Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imran bin Rosmadi, nombor metrik 054780. InsyaAllah saya akan membentangkan tentang transliterasi teks Jawi Klasik Kitab Buyah Tulab karangan Syekh Daud Al-Fatani. Muka surat 58 jilid 1 daripada fasal yang menyatakan tayamum. Pengenalan. Tajuk dari helaian ini adalah tayamum yang bererti menyengaja. Dikatakan tayamatu falana wa yamatuhu. Artinya aku menyengaja kepada si fulan. Pada segi syarak pula, dia bermaksud menyampaikan debu tanah kepada muka dan kedua belah tangan sebagai pengganti wuduk dan mandi atau anggota dari kedua dengan syarat-syarat tertentu. Tajuk ini diambil kerana perkara ketiadaan air ini jarang berlaku dalam masyarakat. Oleh itu, kemungkinan ada segelintir masyarakat masih tidak menguasai ilmu fiqh berkaitan tayamum ini disebabkan jarangnya berlaku. Oleh itu, diharapkan dengan pemilihan tajuk ini sedikit dapat menambahkan ilmu kepada diri saya sendiri dan insya-Allah dapat memberi manfaat kepada masyarakat. Terjemahan yang pertama iaitu disebut dalam kitab itu lagi akan datang maka tiada harus bersalahan pada masalah dahaga kerana dahaga tiada dikira kendis akan dia suatu bersalahan pada merendam roti kering dan daging terkaya daripada jumlahnya. Termasuk yang ketiga. Tayamum ia serta ada air tetapi berkehendak ia menjualkan air itu kerana membelanjakan yang wajib atasnya nafkahnya sama ada airnya atau lainnya dan jikalau kerana binatang yang mutaharim sekalipun atau berkehendak menjual kerana membayar hutangnya. Yang ketiga ini adalah seseorang itu ada air tetapi air itu adalah air yang hendak digunakan ataupun hendak dijualkan bagi tujuan menampung atau menyara kehidupan ataupun air itu sekalipun digunakan untuk binatang yang haram sekalipun atau digunakan untuk membayar hutang, maka dibolehkan tayamum jika ada air ini sahaja tanpa wajib menggantikan sembahyang. Yang keempat pula, tayamum serta ada air tetapi air orang jual dan tiada dapat ia membeli sebab ketiadaan harganya atau tidak cukup harga air itu. Penerangan daripada yang keempat ini adalah dia adanya air itu tetapi air itu bukan milik dia. Air itu milik orang lain dan orang itu menjual pula air itu tetapi dia tiada duit untuk membeli air itu. Dia tidak mampu memiliki air itu disebabkan tiada duit yang mencukupi ataupun tiada duit langsung. Maka dibolehkan tayamum dengan syarat tersebut tanpa wajib menggantikan akan ia sembahyang. Yang kelima pula. Tayamum ia padahal ada air. Ia harga air tetapi berkehendak kepada harga itu dia membelanjakan dia bagi orang yang wajib belanjanya atau kerana hutangnya. Yang kelima ini bermaksud adalah bagi orang yang ada duit yang cukup untuk beli air. Dalam diri dia, untuk dia memiliki air yang dijual oleh orang itu, ada duit itu. Akan tetapi, dia masih lagi tidak boleh beli air tersebut kerana duit yang dia miliki itu perlulah digunakan untuk membayar nafkah, tanggungannya ataupun perkara yang wajib seperti membayar hutang. Maka dengan syarat ini dibolehkan ia tayamum tanpa dia wajib menggantikan sembahyangnya. Kita pergi kepada yang keenam dalam kitabnya berkata keenam, tayamum ia ada air yang tiada dijual empunyanya melainkan lebih daripada harga misalnya pada demikian tempat itu dan ketika itu dan jikalau lebih
sedikit daripada harganya sekalipun kerana adalah air itu gantiannya yang mudah iaitu tanah. Maka tiada mencedera yang demikian itu dengan maksud syarak daripada mendatangkan dengan tahar dan iaitu seperti barang didapat pada air didapatnya tanah. Yang keenam ini tayamum kerana ada air tetapi dijual dengan harga yang lebih. Penjual itu menjual air tersebut dengan harga yang lebih daripada harga pasaran atau harga yang sepatutnya dijual. Maka boleh dia bertayamum. Hal ini kerana air itu gantinya dalam hukum syarak ialah tanah. Kerana tanah itu tiada memberi kemudaratan dan tanah itu adalah sebahagian daripada air, maka bolehlah orang itu bertayamum dengan syarat tersebut. Tanpa wajib dia menggantikan sembahyang. Okey, dalam kitab ini pula yang ketujuh disebut tayamum pada hal ada air tetapi menyelangi antaranya dan antara air seteru daripada binatang buas atau yang lainnya. Okey, dalam pada yang ke-8 ini pula, yang ke-7 ini, tayamum pada waktu yang adanya air. Tetapi untuk mendapatkan air tersebut, dihalang pula ataupun adanya binatang buas. Seperti contoh, air tersebut sungai dalam hutan dan dikenali sebagai banyaknya harimau yang berada di hutan tersebut. Memang sudah terkenal tempat itu dengan banyaknya harimau ataupun binatang buas yang boleh mengancam nyawa. Mana kata harimau itu bukan sahaja. Kalau kita terjumpa, kita boleh mati sebabkan harimau itu mengancam nyawa kita. Maka bolehlah bertayamum kalau hanya ada air tersebut itu saja, tanpa perlu kita menggantikan akan sembahyang. Okey, kita pergi yang seterusnya pula. Ke-8, tayamum. Ada air tetapi tidak dapat mengambil akan dia sebab ketiadaan barang yang hendak dicebokkan seperti timba atau talinya atau yang lain daripada keduanya. Ke-8 ini maksud hanya ada satu saja air, sumber air sama seperti syarat-syarat sebelumnya, ada satu, tapi yang ini apabila adanya satu air ini tapi benda itu sukar untuk diambil tanpa adanya bekas bekas penyukat ataupun disebut sebagai pencebok air. Seperti contoh timba. Timba tak ada. Ataupun tali tak ada, tali perigi. Air tu kat dalam, tali perigi tak ada. Timba ada tapi tali perigi tak ada. Still tak boleh ambil. Maka sukar untuk mengambil air tu. Bukan sukar, memang tak boleh. Memang sudah walaupun dah cuba macam-macam, kalau boleh cuba, kita boleh cuba lagi. Tapi walaupun dah cuba tapi kita tak boleh dapat, maka dia boleh tayamum tanpa perlu menggantikan akan ia sembahyang. Okey, tanpa membuang masa, yang ke-9 pula dalam kitab ada sebut ke-9 tayamum sebab takut memakai air daripada memakai air kebinasaan bagi dirinya atau anggotanya atau manfaatnya. Maksudnya di sini ke-9 ini adalah tayamum kerana ada air yang dapat mencederakan anggota tubuhnya atau merosakkan fungsi tubuh badannya. Hanya ada air yang berbahaya, yang boleh apabila digunakan itu boleh mencederakan ataupun merosakkan anggota tubuhnya, ataupun dia tak rosakkan anggota tubuh tapi fungsi anggota tubuh tersebut rosak atau dia tak sekaligus nampak kesan fizikal tetapi dia tidak boleh berfungsi. Contohnya lumpuh. Itu pun hanya ada air itu saja, maka bolehlah tayamum tanpa perlu menggantikan balik sembahyang. Ke-10 pula, ke-10 ini tayamum ia sebab takut lambat sembuh urat yang lemasnya. Maknanya bermaksud tayamum kerana takut lambat sembuh anggota badan yang telah tercedera. Ke-11 pula, tayamum ia sebab takut bertambah sakit. Maknanya bertayamum
sebab takut apabila dia menggunakan air, dia akan lagi bertambah sakit. Jadi bolehlah bertayamum. Okay, kita pergi yang terakhir, ke-12. Tayamum ia sebab takut memakai air itu hasil kepadanya bertanda parut atau anggotanya yang zahir. Bermula, parut itu tanda yang dibenci sebab berubah warnanya atau kerut kulitnya atau kasar atau daging yang tumbuh atau lubang yang tinggal dan dikehendak dengan anggotanya yang zahir itu barang yang tiada daripada tak kala berkhidmat pada ghalibnya seperti muka dan dua tangan. Okey, yang terakhir ini pula adalah tayamum kerana takut makan air yang dapat menghasilkan parut pada anggota tubuh badannya sama ada parut itu berubah warna ataupun tidak. Ataupun air yang dapat menghasilkan kulitnya berkerut atau daging dia tu jadi kasar ataupun jadi berlubang dan anggota zahir itu terdedah seperti muka dan tapak tangan. Okey, sekian itu sahaja pembentangan dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.